Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung kembali. Perenggan yang selanjutnya ialah berkenaan dengan lafaz Allah. So lafaz Allah mengikut apa yang dibincangkan di sini ada dua pembahagian lah asal usulnya. So lafaz Allah kata dia dia kemungkinan lafaz tu lafaz yang mustaq. Lafaz Allah ni keluar daripada perkataan lain. So kita panggil dia mustaq. Mustakun, mustakun. Lafaz yang keluar daripada perkataan lain, ataupun dia ni memang lafaz yang tak dikeluarkan daripada perkataan lain, tapi dia memang digunakan untuk tu aja. Itu kita panggil lafaz murtajal. Lafaz murtajalun. Murtajalun. Murtajal. So, pendapat jumhur ini kebanyakan, kata dia di sini, kebanyakan ulama mengatakan lafaz Allah adalah lafaz murtajal. Ini kebanyakan ulama mengatakan lafaz murtajal. Dan rujukan dia ialah inilah ulama-ulama yang besarnya seperti Sibawih kan. So Sibawih salah satu pendapat Sibawih. Sibawih pun ada dua juga pendapat macam Imam Ahmad juga. Imam Ahmad kalau masalah hukum mesti ada dua lah pendapat dia. Sekali kadang dia dengan Syafi'i, kadang dia dengan Imam Malik, kadang dia sendiri. Lepas tu satu lagi pendapat dia dengan Imam Malik, satu lagi dia sendiri, satu lagi pendapat dia dengan Imam Syafi'i. Sibawih begitu juga masalah ni. Satu pendapat dia murtajal, satu lagi pendapat dia mustaq. So ini Sibawih salah satu pendapat dia. Di sini juga salah satu pendapat Sibawih. Kena ingatlah kita belajar bahasa Arab ni, tok guru kita ialah Sibawih. Kalau ngaji hadis, tok guru kita Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau ngaji bahasa, tok guru kita Sibawih dengan Khalil Ahmad. Khalil. Ni tok guru kepada Sibawih, Khalil. Sebab tajwid pun mari daripada logat-logat juga kan. Qiraat. Di bawah mana dah. Ibnu Hisham, Ibnu Malik, tu kira silibus lah, silibus untuk orang awam macam kita mula nak ngaji kan. Tak ada khilaf tu jadi kurang dah. So bila naik atas ni makin khilaf lah. Makin jadi tak ada kaedah dah pula. Peringkat bawah ni semua ada kaedah. Apa-apa ilmu pun semua ada kaedah. Tapi bila naik atas dah kaedah tak ada dah. Apa dah tadi? Okey, lafaz murtaja dengan lafaz mustaq. Baik, kalau mustaq pula, murtaja tak kisahlah sebab dia ada satu aja. Kan dia lafaz tu tak mari mana-mana. Tak ada masalah lah. Kita tak perlu cari dia punya asal usul lagi. Kalau yang ni, mustaq ni, kalau kita kata mari daripada mustaq, mestilah mari daripada kalimah lain. Kalau daripada kata perbuatan mana? Ya. So dia kata sini daripada sama ada mustaq ada dua lah Satu kalau isim dia akan jadi Allah ni nanti daripada lahun kan. Lahun nanti kalau masuk alif lam jadilah ilah apa semua, buang lam ke apa kan. Satu lagi ilahun. Ilahun. Kadang yang tulis gitu kan, ada titik atas tu. Kadang ditulis ilahun. Ilah ni Tuhan lah. So kalau yang ni, kalau kita tengok dia punya kata kerja, dia beza-beza lah kan. So kalau yang aliha ni, ilah, dia punya kata kerja adalah aliha. Aliha ya'lahu. Aliha ya'lahu makna
Alihaya lahu masdar dia ilah. Ilahatan. Ini makna abadah. Apa makna abadah? Menyembah, worship, menyembah. Kalau yang ni daripada laha ba'a yabi'u, laha yalihu. Laha yalihu makna dia laihan, masdar dia laihan. So makna dia apa? Makna dia tasattara, ataupun ihtajaba. Ihtajaba makna terselindung, tersembunyi. Dua-dua makna betul lah. Kalau ini makna menyembah. Menyembah sudah tentulah Allah tu ialah yang disembah. So ilahun makna dia maf'ulun. So sini wazan apa tadi dia kata fi'alun kan? Wazan fi'alun. Ini wazan dia tersebut wazan. Kemudian dia hurai satu-satu dah ya. Macam ilahun ni nanti. Ilahun. Okey, sekarang dia buang hamzah. Dia masuk alif lam. Masuk alif lam. Gitu. Allah. Kemudian di apa? Ditafkhimkan. Allah. Sebuah ni pun tak menurut kaedah. Buang hamzah yang ada tu pun tidak ikut kaedah. Maknanya dipanggil hazaf tanpa kias. Hazaf juga tapi tidak mengikut kaedah. Sebab apa tu? Sebab memang dia panggil kasratul isti'mal. Kerana banyak penggunaan dia memang macam tu. Orang Arab memang guna gitu. Disebut gitu maka dia dihazafkan secara penggunaan. Hazaf tu pun tujuan dia untuk takhfif. Kita hazaf hamzah tu takhfif ataupun kerap digunakan. Kerap digunakan kita panggil kasratul isti'mal. Kerap sangat digunakan. Jadi kalau ada tu dia susah nak sebut. Kerap digunakan oleh orang Arab macam itu. Ataupun kita panggil kasratul isti'mal. Kasratul isti'mal. Itulah fasa Allah. Kurang. Kita baca. Yang ini pun sama, lahun tadi. Masukkan alif lam. Kemudian alif ni di sini. Alif ni sama je dengan alif ini. Alif yang di tengah ni juga dihazafkan dalam penulisan. Tapi dibaca dalam penyebutan. Itu pun kasratul isti'mal juga. Kasratul isti'mal.
Dan kalau kita belajar lagi, dia kata kita tambah alif lam ni untuk ta'zim. Sebab alif lam ni untuk, kalau alif lam setengah alif lam ni menunjukkan makna membesarkan. Kalau satu benda ni memang besar, hebat dia semua, kita masukkan alif lam. Li ta'zim. Ada satu kitab nama dia Ishtiqaqu Asma'illah. Ishtiqaqu Asma'i. Nama Allah yang ada 99 tu. Dia huraikan satu persatu. Misalnya Allah, mari mana, asal mana, kalau sebut gini. Ya. Ar-Rahman pula, bincang. Ar-Rahim. Dan kitab, sebuah kitab ditulis. Pengarang dia, Ana pun tak ingat namanya, nanti nak tengok sini. Kalau kita ada ni, projektor boleh tunjuk kan? Tak apalah, dengar je. Dengar ni pun macam orang zaman dulu juga ni. Mana letak mana dah ni? Kelas kita nama kelas Basairah. Definisi. Kelas. Kelas Subang. Pengarang dia nama Abul Qasim Abdul Rahman bin Ishaq Zajaji. Az-Zajaji lah. Az-Zajaji. Ini Abdul Rahman bin Ishaq. Boleh download. Ada dalam Waqfiyah. 304 Hijrah. 340 meninggal zaman tu. Tebal bukunya 365 muka surat. Situ dia sebutlah macam-macam ikhtilaf penggunaan orang Arab, penggunaan kabilah ni, kabilah tu, pendapat siapa, pendapat ulama, pendapat Ibnu Abbas, pendapat ini, semua tentang nama-nama. Nama-nama sahaja. Nama Allah sahaja. Jadi yang kita baca ni sikit aja. Yang ditulis sini ni dua aja kan. Masalah penggunaan nama Allah ni dua saja dia bagi asalnya gitu kan. Kalau dalam tu lebih detail lagi lah pembincangan dia. So, alamun. Allah ialah alamun. Lafaz Allah ialah alamun. Apa makna alamun? Nama khas ke? Alam. Ataupun alamun tu termasuk nama khas? Isim alam tu maknanya proper name. So, nama orang. Nama orang dia panggil. Nama syaksi, nama benda. Isim alam. Nama orang ke ataupun nama benda, nama sesuatu kita panggil nama isim alam. Nama individu kita panggil isim alam. Dan isim alam ni termasuk nama khas, termasuk makrifah. So kalau kita kata alam itu adalah nama khas, itu jawapan jadi umum lah kan. So la yutlaqu, tidak digunakan dia la yutlaqu, melainkan illa mana? Melainkan untuk siapa? Melainkan untuk, kalau atlaqa ni biasanya dia guna ala lah. Atlaqa di-applykan, digunakan untuk al-ma'bu, makna yang disembah.
Ma'budi. So ilah kita tadi, yang mana ilah tadi, makna dia, maksud dia ma'luhun lah. Ma'luhun. Ma'luhun. Ma'budun. Sama lah ma'budun. Ma'luhun, ma'budun. Bihaqqin. Dengan yang hak lah, tak boleh bukan sembah-sembah gitu je. Dia lah yang benar, yang hak. Lawan dia batil kan. Bihaqqin, dan dia khusus untuk dia saja kan. Khas. Bihaqqin wa dan khas untuk dia sahaja. Yang ni orang balah ni kan. Boleh dia guna, tak boleh dia guna. Khasin, tidak, orang lain tak boleh menyekutukan nama itu. Tak boleh menjadikan ianya sebagai syarikat. So kata la yusyrikuhu, tidak. Asyraka yusyriku. Mengongsikan dia lah kan. Orang lain tidak boleh mengongsikan, berkongsi lah. Orang lain tidak boleh menggunakannya atau berkongsi dengannya. Ghairuhu. La yusyriku ghairuhu fihi, pada nama dia. Fihi. Ataupun pada penyembahan kan. La yusyriku. Tidak berkongsi dari segi sembah lah. Fil ma'bud. Fil ma'bud. Dari segi penyembahan tak boleh berkongsi. Lagi? Okey, dari segi asal dia, mustaq ke bukan mustaq, dia adalah murtajal. So wa huwa murtajalun. Dia adalah lafaz murtajal yang tak keluar daripada mana-mana. Jadi makna murtajal ni ialah tidak mustaq lah, kan? Ghair. Ghairu ni kata sifat lah kepada murtajal. Dan ghair mesti ada idhafah. Ghairu mustaqin. Ghair mustaqin. Tidak dikeluarkan daripada mana-mana perkataan. Ini pendapat siapa? Indah. Di sisi kebanyakan ulama. Indal aksarina. Indal aksarina. Indal aksarina. Lagi? Habis itu. Dan wa ilaihi, dan kepada pendapat inilah Sibawayh pergi. Artinya wa ilaihi zahaba Sibawayh. Terbalik tak sepatutnya, wa zahaba Sibawayh ilaihi. So wa ilaihi, dan kepada pendapat inilah perginya pendapat Sibawayh. Condongnya pendapat Ibrahim Sibawayh. Zahaba Sibawayh. Sibawayhi. Kalau orang tanya kenapa Sibawayh ni kita baca bagi bawah, nak jawab macam mana? Apa yang mengkasrahkan dia? Dia mabni. Mabni ni ialah don't ask lah. Mabni ialah don't ask. Memang dia gitu. Dia gitu. Dia lahir beranak gitu. Bila wujud dia baca bagi bawah lah. Kalau dia lahir baca bagi atas lah. Bukan Shape tu mana? Shape mana? Shape mana apple. Bahasa Parsi. Iran. Fi ahadi. Dalam salah satu dua pendapatnya. Qaulaihi. Laihi. Ni asalnya makna qaulani. Betul tak?
So kalau dia nasab atau jar jadi qaulaini. Nanti kalau idhafah buang nun jadi qaulaihi. Salah satu pendapatnya, so dia kata fala yajuzu, tidak yajuz, tidak boleh. Fala yajuzu, penghazafan, hazfu. Ini fa'il lah kepada yajuz. Tidak boleh penghazafan. Ini tidak boleh melakukan penghazafan mudhaf ilaih alifi, ya. Hazaf lam dan juga hazaf alif dan juga hazaf lam. Al-lami. Fala yajuzu hasful alifi wal lami. Daripada Allah. Tak boleh. Sebab Allah tu je. Kalau buang tu tak ada dah lagi. Allah mana boleh buang? Tak boleh buang. Minum. Lagi? Selalu hanyut lah saya ni kat mana dah. Wakilah. Ini pendapat yang lemah sikit lah kalau kilah. Wakilah. Ada satu pendapat yang lain mengatakan dia adalah huwa. Dan dikatakan. Ini pendapat yang tidak berapa kuat lah panggil kilah. Dan dikatakan huwa mushtaqun. Dikeluarkan. Daripada mushtaqun, dia adalah mushtaq. Dan ini juga, dan kepadanya juga wa ilaihi. Ilaihi ila pendapat ni lah kan. Zahaba Sibawayh. Zahaba Sibawayh aidan. Perginya pendapat Sibawayh. Sibawayh. Walahum fi istiqaqihi. Walahum milik siapa ni? Lahum. Ahli lughah lah. Walahum fi istiqaqihi qaulani. Yang ni ahli lughah. Mereka memiliki dua pendapat lah tentang daripada mana asalnya Allah. Fi istiqaq, dari segi istiqaq lafaz Allah. Istiqaqihi, ini istiqaq fi istiqaqihi, ini istiqaq lafaz Allah. Ada apa dia? Lahum, ini mereka memiliki kan? Walahum, mereka memiliki qaulani. Dua pendapat. Lahum qaulani. Lahum qaulun. Lahum, kalau kamu, laka qaulun. Kalau saya ada, saya berpendapat wali fi istiqaqihi qaulani. Ini yang sebagian disebutkan inna aslahu ilahun. Apa pada kita? Inna aslahu ilahun. Nombor 1. Cuba baca kat saya. Inna aslahu ilahun. Inna aslahu ilahun. Ini dia aja, kalau ejaan baru gini kan. Ilahun. Ilahun. Lagi? Ala wazni. Fi'al. Kita boleh baca fi'alun, fi'alin kan? Kalau kita baca fi'alin, so kita direct idhafah. Tapi kalau kita baca fi'alun, so mana kita buat kurungan. Gitu.
fi'alun. Ala wazin fi'alun. Lagi? Mana ada sana? Min qawlihin, daripada kata-kata orang-orang Arab. Maknanya rujukan kita ambil daripada pandangan orang-orang Arab terhadap benda ni. Dia bercakap, dia gunakan dalam kamus, kita tengok ialah dia guna aliha, kan? Aliha arti menyembah. Aliha ar-rajulu, lelaki itu telah menyembah. Ar-rajulu, aliha ar-rajulu. Lagi? Kalau mudhari' dia ya lahu. Liha ya lahu, artinya aliha ar-rajulu, aliha ya lahu ar-rajulu. Masdar dia ilahatan. Itu kalau dalam kamus. So makna yang diberikan oleh kamus ialah ai artinya iaitu adalah abada biasa orang jumpa. Abada ni menyembah. Tapi alihai allahu ni jarang orang gunakan. Sebab tu dia tafsir dengan makna dia abada. Yang biasa digunakan. Itu abada. Dia punya masdar adalah ibadatan. Abada yang budu ibadatan. Okey, kalau buat macam tu, apa akan terjadi? Perkataan ilah ni. Perkataan ilah yang ada sini ni, Allah tak ada hamzah. So macam mana dia keluarnya ataupun gugurnya hamzah? Kata dia summa hazafu, kemudian mereka dari segi penggunaan mereka menghazafkan. Hazafu, mereka hazaf apa? Al-hamzah. Hamzata. So mereka hazafkan hamzah sini. Kemudian summa, kerana apa tu? Ini kerana untuk memberi ringan sebut. Khafifan, takhfifan kerana meringankan. Takhfifan kerana meringankan penyebutan lah. Ringan sebut tu pun untuk apa? Kerana apa? Kerana dia kerap sangat datang digunakan. Kan? Bila kerap banyak sangat digunakan, so kita kena lembutkan. Kan, kalau orang sentiasa sebut benda tu, jadi kadang lafaz yang asal dah tak ada lah. Jadi yang biasa disebut oleh masyarakat. So likasrati, kerana banyaknya, likasrati wurud, datangnya dia. Wurudihi. Tak masdar. Asbabul wurud kita ada dalam tafsir, asbabul nuzul, wurud. Kalau hadis kita panggil asbabul wurud. Ini maknanya banyaknya datang perkataan itu dalam penggunaan. Wurudihi, dan juga banyaknya digunakan. Wa kasrati isti'malihi. Kasrati wurudihi, kasrati isti'malihi. Banyaknya penggunaan dia. Okey, bila ada hazaf situ, bila hazaf hamzah, gantilah dengan dan dimasukkan summa udkhilat. Ini sambung dengan alif lam, jadi udkhilati al-alifu wal lam. Mana alif lam lah. Al-alifu wal lam apa mana dah ni? Li ta'zim. Tujuan dia, maksud dia li ta'zim. Li ta'zim. Untuk membesarkan kalimah itu. Dan juga tujuan dia ialah untuk mengelakkan wadaf'i, ini li ta'zim, li daf'i asyuyuk. Syuyuk ni mana tersebarnya. Syuyuk. Untuk mengelakkan tersebarnya, meluasnya
apa tu? Daf'u syuyu' yang penyebaran itu yang allazi mengelakkan penyebaran yang allazi ni zahabah mari lagi. Zahabu ilaihi, yang mereka pergi, iaitu mereka berpandangan lah. Ini orang-orang Arab jahiliah waktu itu. Allazi zahabu ilaihi. Apa dia? Allazi ni yang mereka pergi, yang mereka buat kerja tu. Ditafsirkan oleh min. Min ni mentafsirkan allazi lah. Iaitu perbuatan dia, apa dia? Yang biasa digunakan oleh orang Arab waktu itu. Iaitu menamakan tasmiyah. Tasmiyah artinya menamakan. Ini masdar tasmiyati, penamaan tasmiyati berhala-berhala mereka. Asnami mudhaf ilaih, asnami nihim. So mereka menamakan asnam mereka sebagai apa? Bukan lagi, dan juga yang mereka sembah kan. Wa zahabu min tasmiyati asnamihim, dan juga menamakan apa yang mereka sembah. Wa ma, ini min tasmiyati asnam, min tasmiyati ma ya budunahu, ya budunahu, apa yang mereka sembah. Ini selain daripada asnam lah, apa yang mereka sembah. Mungkin timsal, kecil-kecil sikit. Apa yang mereka namakan? Mereka namakan sebagai alihatan. Ni ada unsur ilah tadi. Tuhan-tuhan. Mereka kata alihatan, Tuhan-tuhan. Ini alihatan ni kita baca bagi atas kerana dia maf'ulun bih kepada ni tasmiyah. Tasmiyah tu masdar yang digunakan sebagai, yang ada power sebagai kata kerja. Belum buka. Tasmiyah. Tasmiyah. Alihatan. Min dunillah. Min dunillah, selain Allah. Min dunillah. Min dunillah. Min dunillahi, selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'budu ma lah. Apa yang mereka sembah? Selain Allah. Halus sangat. Ya'budu nahu, selain. Okey, yang kedua. Okey sekali. Inna aslahu lahun. Asal dia ialah lahun. Nombor dua ialah nombor ba kan? Inna aslahu, sesungguhnya asal dianya ialah lahun. Lahun daripada lahayalihu lah. So lahun summa udkhilat. Summa udkhilat. Udkhilatil al-alifu wal lam. Kemudian dimasukkan alif lam alaihi, ke atasnya ataupun padanya. Wastiqaquhu min. Jadi asalnya kalau kita tengok kata perbuatan, dia mestilah ambil daripada wastiqa, yang ini pengambilannya adalah wastiqaquhu min, daripada kata kerja laha
yalihu. Laha yalihu. Makna dia, apabila sesuatu itu tasattara. Apabila sesuatu itu tersembunyi, maka kita kata laha yalihu. Iza tasattara. Jadi makna ini sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ka'anna, seolah-olah, ka'annahu ya. Ka'annahu hu ni Allah ya. Seolah-olah dia yakni Allah Subhanahu, maha suci Allah. Subhanahu. Subhanahu, maha suci. Yusamma, dinamakan, seolah-olah dia yakni Allah dinamakan. Yusamma, dengan demikian, bizalika, kerana tersembunyi dia ataupun penyembunyiannya. Ini masdar listitarihi, kerana perihal tersembunyinya Allah Subhanahu Wa Taala daripada manusia, dan juga terlindungnya dia, perihal berlindungnya, ihtijab, ada hijabnya, perihal wahtijabihi, perihal ada hijabnya Allah daripada idrak mana? Kalau mata artinya melihatlah. Kalau telinga mendengar. So idrak daripada pandangan, al-absar. Daripada penggunaan, daripada dapat melihatnya, mata, idrak, dapat melihat. Kemudian dia kata, dia ambil dalil, dia kata-kata ni memang Allah Subhanahu Wa Taala terselindung. Bila terselindung ni akal manusia susah nak capai. So ada penyair-penyair yang menggambarkan susahnya nak faham Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tuhan ni susah. So dia ambil dalil, wa ma ajmala, kata penyair, alangkah indahnya, dia kata ni sirah ta'ajub ni, wa ma ajmala qaula, sirah ta'ajub. Sirah ta'ajub ada dua ke? Ada dua kan? Ma af'ala bihi, ma af'alahu dengan ma af'il bihi. Hu ni maf'ulun bih. Sebab tu sini ada bagi atas. Ma ajmala. Ma af'al. Wa ma ajmala qawla ar-radiyah. Qawla syarif. Syarifi radiyah. Asy-syair. Kita nak sambung lain kali kau ni, kita kuat apa ni? Sama lain kali. Kan? Ya, ni kita sambung minggu depan. Sebab situ kita ada Ar-Rahman lagi. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. So kita berhenti dulu setakat ini syair, kita sambung balik. Nanti kita minggu depan kita masuk i'rab dengan balaghah sekali.